Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Saad. Info gelaran. Zulkifli adalah gelaran yang dimaksudkan aku sanggup menjadi seorang raja. Saya Hafiz. Dengar betul-betul ya kawan-kawan. Nama sebenar Nabi Zulkifli adalah Bashar dan dia mempunyai anak yang bernama Nabi Ayub. Saya Muhaimin. Untuk pengetahuan kawan-kawan, Nabi Daud mempunyai suara yang merdu dan tiada tolak bandingannya. Saya Muaz. Kawan-kawan tahu tak? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi apa? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Saya Tasni. Kawan-kawan pernah dengar tak mujizat ini? Kelebihan Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa-bahasa binatang. Saya Ismail. Kalau kawan-kawan nak tahu, Nabi Syuaib adalah keturunan Nabi Lut yang telah diutuskan Allah kepada kaum Madian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama kami dan adik-adik. Tasbih, Subhanallah. Tahmid, Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, La ilaha illallah. semuanya dalam rancangan adik Dan Al-Quran. Tullabi. Kita akan menyambung kembali pembacaan kita dalam surah Ali Imran. Pada kali ini insya-Allah ayat yang ke-65 sehingga ke berapa? 67. Insya-Allah. Okey. Ustaz akan pilih dahulu yang pertama ayat, ya Ustaz pilih Sa'ad yang pertama ya. Ayat yang ke-66 Ustaz pilih Hafiz, tapi bukan Hafiz, sebelah dia iaitu Muaz. Dan yang terakhir sebelah dia je lah, senang. Tasni, boleh? Kita mulakan dengan Sa'ad. Yang lain semak. 1, 2 mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Masya-Allah. Sambung terus. Ha antum haula'i hajastum fima lakum bi'an falima tuhajju fima lais. Falima tuhajjuna fima laisa. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bi'ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ahsant. Seterusnya. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah. Itulah ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Moga-moga dapat dilancarkan dan dipraktikkan. Boleh juga untuk menguatkan ingatan kita, kita bawa bacaan yang kita hafaz tadi di dalam solat-solat fardu kita. Sama ada solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ataupun solat-solat sunat. Dia akan memantapkan lagi hafazan kita. Tullabi. Takbir. Allahu Akbar. Kita akan membicarakan ayat yang kita baca ni mengenai Ibrahim Khalilullah. Apa dia? Ibrahim Khalilullah. Ataupun Ibrahim, iaitu Nabi Ibrahim, kekasih kepada Allah. Kenapa dinamakan kekasih? Kita akan tahu sebabnya selepas ini. Dan sebelum kita mengetahui sebabnya, kita telah mengetahui bahawa orang Yahudi Nasrani ini bercampur-campur agamanya. Dia orang pun tak tahu asal-usul agamanya, main tabur-tabur lebih kurang. Tetapi asalnya daripada kitab Samawi. Tetapi mereka sendiri yang menyelewengkan sehingga mereka bergaduh di antara agama Yahudi dan Nasrani. Berjumpalah mereka akan Nabi SAW. Dan bila berjumpa Nabi, sama-sama mendakwa. Geng Yahudi kata Ibrahim ni adalah tok nenek asal agama kami. Geng Nasrani pula, tak, kami pula. Maka turunlah ayat ni yang menerangkan kamu kedua-duanya tidak berhak untuk mengatakan bahawa Nabi Ibrahim ni adalah asal usul mereka sebab dari sudut masa jauh dengan Nabi Isa.
Jauh pula dengan Nabi Musa sebab Nabi Ibrahim lebih awal daripada itu. Tetapi Nabi Ibrahim beragama Hanif. Beragama apa? Hanif. Hanif juga adalah sebahagian daripada cabang Islam sebab dia mentauhidkan Allah juga. Kita akan sambung selepas ini. Tasbih. Subhanallah. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih kerana tidak berganjak dan terus nak mendengarkan cerita Ibrahim Khalilullah bersama kami dan adik-adik di sini dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tasbih. Subhanallah. Okey. Kenapa dinamakan Ibrahim ni Khalilullah, kekasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setelah mana ayat ini turun menafikan bahawa kamu tidak ada kait-mengait wahai orang Yahudi dengan Ibrahim sebab dia jauh daripada agama kamu, sedangkan Ibrahim dahulu Yahudi ni asal daripada Nabi Musa. Begitu juga dengan Nabi Isa pun kamu jauh. Nabi Isa tu kemudian dah nak dekat ujung, dah nak dekat Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Ibrahim lebih awal daripada itu. Abul Anbiya. Apa dia? Abul Anbiya. Bapa kepada segala nabi. Maka ketika itu kita tengok pula Nabi Ibrahim kenapa dinamakan Khalilullah. Ada 3 sebab. Yang pertama, tidak disuruh memilih di antara 2 perkara melainkan Nabi pilih yang dekat dengan apa yang Allah suka. Itu yang pertama. Yang kedua, dinamakan Khalilullah kerana tak ada dia tidak risau satu perkara pun yang berkaitan dengan rezeki, sebab rezeki ini telah dijamin oleh siapa? Allah. Maknanya dia sedut rezeki, dia terus berjalan di bumi Allah, dia jalankan tugas dia seperti biasa sebab dia tidak ada hirau tentang makan dan minum. Dia dah tahu rezeki adalah dijamin oleh siapa? Allah. Tasbih. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, setelah mana hubungan dengan Allah Nabi Ibrahim kuat dan disuka oleh Allah Subhanahu Taala sehingga dipanggil Khalilullah, maka yang ketiga kena ada hubungan pula dengan manusia yang baik, iaitu Nabi Ibrahim tidak pernah makan pada siang ataupun malam, melainkan mesti ada tetamu, iaitu dimakan bersama-sama, beramai-ramai, berjamaah, ada kalanya buat kenduri bagi makan kepada orang. Ini sifat baik ke tak baik? Baik. Disukai oleh siapa? Allah. Maka antara 3 sebab inilah disebut Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Sebagai siapa? Khalilullah. Tahmid. Alhamdulillah. Tullabi. Naam. Ketika mana Nabi Ibrahim disebut sebagai agama Hanif. Agama Hanif ni kita perlu tahu juga bahawa Nabi Ibrahim ni menerima beberapa suhuf. Beberapa suhuf ni wahyu-wahyu untuk menerangkan beberapa syariat. Tetapi walaupun namanya agama Hanif, setelah mana Nabi Muhammad turun dengan Islam, ketika itu agama Hanif ini dimansuhkan. Apa? Dimansuhkan. Dibatalkan. Tetapi bukanlah kata Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad diutuskan jadi Nabi, agama mereka sesat. Kerana agama Hanif juga mengajak semua mentauhidkan siapa? Allah. Mentauhidkan Allah dan mengajak supaya membuat perkara-perkara yang betul, tidak membunuh sesama sendiri, mengajarkan nilai-nilai yang baik, kesan daripada ajaran-ajaran Nabi-Nabi yang sebelum daripada ini. Okey, cuma bila kata Nabi Ibrahim ini disebut sebagai kekasih Allah, mari kita tumpukan beberapa sifat yang boleh mendatangkan Allah cinta dan kasih kepada kita. Yang pertama, ibadah yang kita lakukan. Sama ada ibadah berbentuk harta, zakat, ibadah berbentuk badan, iaitu solat dan sebagainya. Ibadah menggunakan hati, haji, supaya menjaga hati tidak marah kepada orang, tidak supaya terus ikhlas, terus tunduk kepada perintah Allah. Ketika itu ibadah-ibadah ni dilakukan dengan penuh rasa cinta. Dengan apa? Penuh rasa cinta. Tahmid. Alhamdulillah. Ya, okey. Tullabi. Naam. Itu yang pertama yang boleh mendatangkan cinta kepada Allah. Begitulah juga yang Nabi Ibrahim lakukan. Yang kedua, lakukan amal soleh secara maksimum kemampuan kita. Secara apa? Maksimum kemampuan kita. Buat yang sehabis baik. Bukan kata, alah lebih-lebih kurang ajalah. Bila kita lebih kurang dengan Allah, maka Allah pun lebih kurang dengan kita dan tidak menyayangi kita. Apabila Allah tidak menyayangi kita, banyaklah perkara-perkara yang tidak baik berlaku ke atas kita. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga,
Mujahadah. Apa dia? Mujahadah. Takbir. Allahu Akbar. Mujahadah ni dia tak ada satu formula yang unggul dalam mendapatkan ketinggian martabat beribadah kepada Allah, melainkan perlu mujahadah. Bersungguh-sungguh, memang rasa penat, memang rasa perit, tetapi bila rasa penat dan perit ini dapat diatasi, dia akan timbul lagi satu martabat yang namanya halawatul iman. Apa dia? Halawatul iman. Kemanisan dalam keimanan. Seperti mana Rasulullah, walaupun dia bermujahadah, kaki dia bengkak-bengkak, bangun tengah malam pecah-pecah, bangun rakaat pertama je habis surah Al-Baqarah, tetapi dia tetap merasakan kenikmatan dalam bermunajat dan berhubung dengan siapa? Allah. Tasbih. Subhanallah. Begitu juga yang keempat, dia kena bersabar ketika mana beramal. Kita nak beramal ni kena bersabar ke tak bersabar, adik? Sabar. Kena bersabar juga, bukan orang kata dia timpa musibah je. Ketika mana nak solat kena sabar. Bila tak sabar itu yang laju sangat sembahyang. Tengok-tengok dah sembahyang ke belum? Profesional sembahyang memang 2 minit setengah aja bang. Tak boleh, dia kena sabar 5 minit, 10 minit, ada package doanya dan seumpama dengannya. Boleh mengundang kasih Allah kepada kita. Dan yang terakhir, dilakukan secara berjamaah. Secara apa? Berjamaah. Beramai-ramai, solat berjamaah. Buat ibadat ni kadang-kadang seorang bangun tengah malam tengok, alah nak tidur, tak semangat lah, 2 rakaat pun mungkin payah. Tetapi bila kita lakukan secara berjamaah, roh untuk membuat amal-amal kebaikan itu ada dan boleh ingat memperingati di antara satu sama lain. Semuanya dapat membantu supaya Allah cintakan kita dan insya-Allah kita juga cintakan siapa? Allah. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Zikir juga boleh mengundang cinta Allah kepada kita. Kita dengar pesan Atuk selepas ini. Terus setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Cucu-cucu Atuk. Adik Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sihat. Apa khabar cucu Atuk depan sana? Atuk doakan semoga semua kita sihat-sihat, sejahtera, berbahagia bersama keluarga, insya-Allah. Okey, cucu-cucu Atuk semua, kita teruskan rancangan kita iaitu bersama Adik dan Al-Quran. Insya-Allah. Jadi untuk cucu-cucu Atuk semua, ingat ya, kita masih lagi bicarakan tentang golongan manusia yang dinamakan Yahudi dan Nasara. Siapa sebenarnya Yahudi dan Nasara? Ini Atuk cakap ya. Kita dalam Al-Quran banyak sebut waqalatil yahudu wan nasara. Betul tak? Ada ayat kata waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai' waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Siapa sebenarnya Yahudi dan Nasara? Sebenarnya untuk makluman cucu Atuk ya, Yahudi Nasara asalnya adalah merupakan agama. Dia agama. Itu agama Yahudi dan agama Nasara. Kalau begitu, kalau inilah asal Yahudi, itu agama. Tapi kenapa sekarang lahirnya orang-orang Yahudi? Ada tak orang Yahudi? Ada. Yang duduk di mana? Di Israel. Yang duduk bunuh siapa? Orang Palestin. Ya. Persoalannya, dari manakah mari orang-orang Yahudi ini? Maka sebab itu dalam sejarah mengatakan bahawa orang-orang Yahudi yang duduk di Palestin tu, mereka merupakan bangsa yang tidak ada asal usul. Bangsa yang tidak ada asal usul. Tak tahu daripada mana. Tiba-tiba mereka mendakwa mereka Yahudi. Sebenarnya Yahudi bukan orang. Yahudi siapa? Agama. Semuanya agama diturun oleh siapa? Allah. Melalui Nabi Musa. Allah turunkan Taurat. Melalui Nabi Isa Allah turunkan Injil. Maka penganut Nabi Musa dinamakan orang-orang beragama Yahudi. Orang-orang yang menganut dengan Nabi Isa, yang memahami soal Injil, dipanggil Nasara. Maka sebab itu mereka dinamakan Ahlul Kitab. Faham ya? Siapa hari ini kalau tanya siapa Ahlul Kitab? Yahudi dan Nasara. Apakah Yahudi yang ada hari di Palestin tu? Kan. Itu bukan Ahlul Kitab. Maka sebab tu hari ini, bila orang kata kita siapa dia Ahlul Kitab, ada tak? Hari ini dah tidak ada. Sebab, bila mana kita kata Ahlul Kitab, orang Yahudi, orang Nasara siapa? Orang yang berpegang teguh kepada kitab Taurat yang asal. Yang asal.
Hari ini ada tak Taurat asal? Tak ada. Tak ada. Hari ini ada tak Injil yang asal? Tak ada. Sebab dalam Quran Allah sebut yuharrifunal kalima amma wadhi'ih wa nasu hazzam mimma zukkiru bih. Mereka dah tukar. Allah kata kita orang Yahudi, jahat Yahudi ini, jahat orang Nasara ini, mereka tukar kitab Taurat. Mereka tukar kitab Injil. Sampai hari ini Injil ada berapa? Tapi kalau tengok Quran, hari ini Quran ada berapa? Satu. Ada ubah tak? Tak ada. Ada ditukuk tambah tak? Tak ada. Tapi kalau Injil? Ada. Dah ditukuk tambah. Hari ini Injil ada 4. Injil ada berapa? 4. Cuma Atuk baca dalam bahasa Arab, Atuk tak baca dalam bahasa orang putih. Dalam bahasa Arab dia sebut ada 4 Injil. Apa dia? Injil Barnaba, Injil Yohana, Injil Matta, Injil Lukas. Itu dalam bahasa Arab tu lah. Bahasa orang putih tak tahulah. Dari 4 dia, Atuk ulang sekali. Injil apa? Injil Yohana, Injil Matta, Injil Barnaba, Injil Yohana. 4. Baik, kenapa Injil jadi 4? Itu maknanya mereka dah tukar. Tapi Quran dah berapa? 1. Maka sebab itu bila mereka tukar Quran, tukar Injil, tukar Taurat, modified, ubah, maka hari ini Alkitab yang original ada tak? Tak ada. Maka sebab itulah hari ini tak timbul lagi soal Ahlul Kitab. Kalau cucu-cucu Atuk baca dalam Quran, Allah kata apa? Wa ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum. Ada baca tak? Artinya makanan kita, sembelihan kita halal bagi orang ahli kitab. Makanan orang ahli kitab, sembelihan ahli kitab halal bagi kita. Boleh tak hari ini? Tak. Hari ini kalau orang Islam sembelih binatang boleh makan tak? Tak. Pasal apa? Mereka bukan lagi ahli kitab. Maka sebab itulah Atuk pesan cucu Atuk ya, kita jangan terpengaruh dengan pengakuan-pengakuan yang mengatakan mereka itu ahlul kitab. Sebab hari ini cucu Atuk jaga sikit. Ada orang mengatakan dia itu ahli kitab. Sebab tu dia kata orang Islam boleh kahwin dengan kami orang-orang Nasara sebab kami ahli kitab. Boleh tak? Tak. Boleh tak? Tak boleh. Sebab hari ini Allah kata apa? Kalau orang Islam nak kahwin dengan orang bukan Islam, walaupun dia mengaku dia itu orang ahli kitab, Allah kata apa? La tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Kamu jangan berkahwin dengan orang-orang musyrik. Dia tak kata ahli kitab. Sehinggalah mereka beriman. Masuk Islam. Jadi hari ini berdasarkan ayat-ayat ini, keterangan ini, ulama-ulama kata hari ini Ahlul Kitab sudah tidak ada lagi. Bahkan tak timbul lagi soal Ahlul Kitab. Tapi hari ini yang kita nampak bangsa Yahudi merupakan bangsa yang paling jahat, betul tak? Bunuh orang, musnah atau benda orang seperti yang berlaku di mana? Di Palestin. Ada soalan? Ya. Mak ada soalan? Orang Yahudi dengan orang Nasara, perangai mereka sama ke? Memang orang Yahudi, orang Nasara perangai sama. Kedua-duanya ialah musuh-musuh Islam. Allah sebut kedua-duanya walan tarda ankal yahudu walan sama. Maknanya orang Yahudi, Nasara kedua-dua musuh Islam. Hari ini sebut Yahudi, sebut Nasara, mereka musuh kita. Maka sebab itu kita kena waspada, berhati-hati dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Sebab di segi akidah mereka adalah musuh kita. Ya. Saya nak tahu orang tu orang Yahudi ke orang Nasara. Kalau cucu Atuk pergi negara Arab ya, kita boleh kenal orang tu dia bukan Islam. Tak tahu sama dia sama Nasara. Contohnya kalau cucu Atuk pergi Mesir ya. Pergi Mesir contohnya. Sebab Atuk lama di Mesir. Ya. Kalau kita jumpa seorang Arab, dia Arab. Cakap Arab, muka-muka Arab. Kalau kita beri salam, Assalamualaikum. Kita beri salam. Dia jawab apa? Selamat. Itu sah, dia bukan Islam. Itu Kristian. Kita bagi salam, Assalamualaikum. Selamat. Dia kata, itu dia bukan Islam. Satu. Yang kedua, dia pakai apa? Dia pakai apa? Tanda salib. Jadi saya pakai tanda salib, maka dia Nasara atau Kristian. Tapi orang Yahudi, dia tak pakai. Nak kenal dia pakai cepior kecil. Cepior putih kecil tadi kan? Itu Yahudi lah. Maka kita nak kenal siapa? Yahudi dan Nasara. Okey, insya-Allah mudah-mudahan cucu Atuk dapat sedikit gambaran dan fahaman tentang Ahlul Kitab ataupun siapakah Yahudi dan Nasara. Hingga kita bertemu lagi dalam siri-siri yang akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Untuk itu, ma'assalamah. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.